أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Ehsaniyah, Barisan Jawatan Kuasa Pengurusan, Tuan Imam, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama. Alhamdulillah pada malam ni kita cuba habiskan sedikit, mungkin lepas tu kita tangguhkan untuk beri laluan Ramadan. Kita masih lagi dalam muka surat 971. Saya ulang balik sedikit atas tu. Ya, Wahid bin Munabih berkata Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjawab segala soalan-soalan. Maka datanglah iblis berupa seorang tua yang memakai tongkat. Orang tua yang memakai tongkat, uzur. Dia bukan manusia tapi menyerupai. Itu antara kelebihan yang diizinkan Allah kepada iblis untuk dia menyerupai. Dan ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah kamu? Jawabnya iblis. Dia tidak ada selindung-selindung, direct to point dia. Dia kata, aku iblis. Kan? Dan mengapakah kamu datang? Jawabnya, Allah menyuruhku datang kepadamu untuk menjawab segala pertanyaanmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya. Kita hari itu sampai yang kelima kan? Ya mal'un kam a'da'uka min ummati. Itu yang kelima. Sampai yang kelima itu kita berhenti. Wal khamisu alimun mutakhasy'. Kan? Itu yang kesembilan. Kesembilan ya. Itulah muridlah, tak apa. Ya mal'un. Mal'un ni satu perkataan yang digelarkan kepada iblis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil iblis ya mal'un. Jadi kita tak boleh guna. Ya, kita tak boleh guna. Kalau kita gunakan, kita panggil kawan kita ke siapa ke, maka kita dipanggil orang yang tak beradab. Jadi apa yang berlaku di sekitar kita tu jangan tirulah. Kita tiru yang terbaik. Jadi kalau baca WhatsApp semua tu jangan pakai. Ya.
Jadi kita dah jumpa Nabi SAW memanggil iblis, ya mal'un. Berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Jawab iblis, 15 orang. Inilah 15 orang jenis manusia yang menjadi musuh kepada iblis. Dengan iblis kita bermusuh. Ya, dengan iblis kita kena bermusuh. Yang pertama dia kata, engkau, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, imam yang adil. Imam ni bukan merujuk, walaupun ditulis itu dalam bahasa Arab, dia kata wasani imamun adilun. Yang pertama, yang kedua imam yang adil. Jangan kita faham imam tu imam sembahyang. Imam di sini dia membawa maksud ialah pemerintah, orang yang berkuasa, orang yang mentadbir. Ya. Yang adil. Kalau dia raja, rajalah raja yang adil. Kalau dia tu seorang yang pemerintah, maka pemerintah yang adil. Kalau dia tu apa lagi? Menteri, menteri yang adil. Bukan imam, kan? Imam tak nak imam lah tu kan. Baik. Kemudian yang ketiga, orang kaya yang merendah diri. Dia kaya tapi merendah diri. Saya ada kawan tuan-tuan, ya Allah. Kalau tengok kereta dia, dia tak sangka dia kaya. Tetapi dia ada 17 buah restoran. Hari itu saya ada berjumpa dengan dia. Dia bincang sikit tentang perjalanan kita punya negara kita ni. Ustaz, dah nak balik ke? Dia kata, baliklah. Dah bincang apa lagi, kan? Dia kata, jomlah, dia kata, makan kedai dia. Saya ada kat Bangi, dia ada kedai saya, dia kata. Dekat Kedah ada kedai, kat Lumpur ada kedai, kat Pinang ada kedai dia. Kalau tengok orang dia, anda saya lagi baju dia. Kita ni gaya lebih. Tapi dia tu, tak sangka. Kalau dia duduk pakai apa, kita kenal, tak kenal, maka kita tak kenal dia seorang yang kaya. 17 buah kedai syarikat yang restoran makan dia. Apa mah? Tak ingat nama kedai dia. Rata tu. Dia boleh satu hidangan tu boleh makan 4-5 orang. Lupa nama kedai dia. Saya ni pula tak berapa sangat tempat makan kan. Baru tu Ustaz jumpa Datuk Mohsin. Datuk Mohsin ni dia pengurusi peniaga mamak satu negara kebangsaan. Datuk Mohsin ni. Ustaz dia kata, Ustaz pergi kedai mamak, dia kata sebut nama saya free. Kita pula belum lagi serasi kedai mamak kan. Belum serasi lagi lah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak cerita betul ni. Mungkin mamak ke karma lah malam sebab lain ya. Betul. Kan? Baik, yang keempat, yang ketiga dia orang kaya yang merendah diri. Tawaduk dia. Yang keempat, pedagang yang jujur. Maknanya seorang yang berniaga, businessman yang jujur. Amanah orang dia, kan? Kalau sekiranya dia buat bangunan, saluran paip dalam batang tu katalah 6 inci, memang dia buat 6 inci. Dia tak buat 2 inci. Di Mat Hamadi dulu, problem air. Daripada luar nak ke tangki tu, kain cuti tak ada masalah. Bila budak masuk ya, sama perempuan sama lelaki, kejap dia dah habis. Habis. Kan? Susah sangat. Akhirnya cari-cari punca, rupanya daripada luar atau masuk tu, tak besar paip dia. Sepatutnya bukan itu. Baik, yang kelima, orang alim yang khusyuk. Orang alim yang khusyuk, maksud khusyuk dalam dia punya ibadah dia. Ya. Kalau kita baca kitab Mutiara Ihya Ulumuddin dalam bab khusyuk, kita akan jumpa apa khusyuk yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab kadang-kala kita memaham istilah tu tanpa kita merujuk pandangan ulama. Contoh saya ambil ahlul ibadah. Kalimah perkataan ahli ibadah, ahlul ibadah ataupun ahli ibadah.
Jadi bila dengar ahli ibadah ni, takut kita faham dia ni orangnya yang hebat, hafal Qurannya dengan sembahyang setiap malamnya dengan sebagainya. Akhirnya kita akan rasa, ui dia ni tak ada layak jadi ahli ibadah lah. Tapi bila kita buka kitab Minhaj apa ni, bukan Minhaj al-Abidin, kitab fiqh, kitab tasawuf kan. Kita akan jumpa Imam Al-Ghazali menyebut Imam Ghazali ini adalah imam dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam bab ilmu akidah, kita sering diingatkan dalam hari Jumaat kan, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau bab fiqh, kita menerima keempat-empat mazhab yang masyhur. Walau bagaimanapun kita mengutamakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan yang kedua, yang ketiganya, kita dalam bab tasawuf, kita dua mazhab kita yang masyhur, iaitu yang muktabar, Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam ilmu tasawuf, dia kata, ahli ibadah itu seseorang yang berdisiplin melaksanakan satu-satu ibadah. Kalau itu disiplin dia, maka dia bolehlah dianggap sebagai ahli ibadah. Apa contoh dia? Contoh dia, dia dulu lagi sampai sekarang, dia memang puasa Isnin Khamis. Lain tu tak adalah. Tapi puasa buat puasa Isnin Khamis memang itulah disiplin dia. Maka menurut pandangan Imam Al-Ghazali, orang ni boleh dikatakan sebagai ahli ibadah dalam bab puasa Isnin Khamis. Barulah kita rasa mudah rupanya Islam itu untuk menjadi ahli ibadah. Tapi berdisiplin. Sama juga di sini, bila kita tengok dia kata orang alim yang khusyuk. Jadi khusyuk ni, adakah khusyuk yang maknanya kalau bangunan runtuh pun kita tak perasan? Allahu Akbar. Kan? Bergogar bumi ni oleh gempa bumi. Dinding pun dah tumbang dah. Dia tetap juga tak sedar apa yang berlaku. Ya, itu khusyuk. Tapi terlalu tinggi makam dia. Ianya pernah dicapai oleh generasi para sahabat dan juga oleh para tabi'in. Ada kisah-kisah dia. Jadi kalau macam tu, kita ni Allah jauh tak ada cerita. Bacalah. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa khusyuk dalam solat di bawah itu, apabila kita angkat takbir, kita mampu mengawal hati kita bahawa kita sedang sedar melakukan ibadah. Kita baca rukun qaulinya dengan apa sebagainya, kita sedar, tak mengewang-ewang. Maka inilah serendah-rendah khusyuk dari sudut pandangan Imam Al-Ghazali dari segi ilmu tasawuf. Jadi maknanya kita bolehlah khusyuk. Tapi kenalah usul ke arah itu. Antaranya apa? Dia kata antaranya hendaklah kita membantu khusyuk kita itu dengan cara memahami, tahu apa yang kita baca rukun qauli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan? Yang kedua apa? Mengelakkan perkara-perkara yang boleh mengganggu. Sembahyang depan TV. Cerita tu selalu syok sangat. Kita pun sembahyang TV. Sambil sembahyang lepek tengok TV kan. Tak boleh lah. Itu memang confirm lah lari khusyuk tu. Sebab itu dulu, Syekh dulu, saya ingat Syekh Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Mustafa Pilah Senaling. Antara orang yang saya suka pergi rumah dia. Pergi rumah dia tu, dia akan cerita sikit hadis dan baliklah lepas tu. Rumah dia rumah limeh, cantik rumah limeh tuan-tuan. Tapi dia tak sembahyang dekat anjung rumah limeh dia. Dia sembahyang ada surau. Dia buat surau tu luar pada rumah dia. Saya tanya dia kenapa? Dia kata susah sembahyang. Sedang sembahyang orang rumah orang ikan. Baru pula ikan perkasam langsung dia kata tak syok sembahyang. Itu dia khusyuk, mengelakkan daripada Kemudian apa lagi tuan-tuan? Kita pergi ke masjid, jangan pakai t-shirt yang tulis Jabatan Kerja Raya Perhimpunan Ummah. Kita Allahu Akbar sembahyang belakang tu. Perhimpunan Ummah perak ni 9 bila ni. Dah tak khusyuk kita. Elakkan benda-benda yang macam tu. Jadi sebab itu hukumnya orang yang memakai baju bertulis hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab boleh mengganggu saf belakang. Allahu Akbar. Dia baca lah habis. Lepas tu dia komplain, apalah macam ni tulisannya susah nak baca. Dah boleh sembahyang tu. Jadi situ dia kata Imam Ghazali hendaklah dia sedar daripada takbir
sampai kepada salam. Bermakna kita pegang hati kita. Kalau runtuh bangunan, kita sadar. Sebab itu hukum fiqh, katalah datang bahaya dalam sembahyang, ular ke, kita boleh lari. Lari keluar, sambung balik sembahyang. Tak perlu ulang semula balik. Ya? Katalah tahunya Allahu Akbar. Macam tu ular tendungkan. Janganlah kita nak try pula. Aku sembahyang tak apa. Jangan. Boleh lari. Hukum fiqh boleh lari. Lari dah. Lepas tu, tamat. Lepas sembahyang. Tak perlu ulang balik. Kalau kita dah sudah 3 rakaat, 4 rakaat sembahyang, kita sambung yang 4 rakaat itu. Di mana? Pada Fatihah. Baca Fatihah semua balik. Kenapa? Tidak lagi merosakkan solat. Jadi khusyuk sepaling-paling akal dipanggil. Akal ni paling rendah lah. Jadi kita baca khusyuk ulama-ulama para sahabat yang dulu-dulu. Lepas tu suluh diri kita. Memanglah jauh. Tapi cuba kita tengok apa pandang Imam Ghazali khusyuk. Maknanya angkat takbir dan kita sedar. Kita sedang sembahyang. Kemudian kita tahu apa yang kita baca. Kalau tak tahu Ustaz, tak tahu daripada takbir sampai salam, tak tahu apa yang kita baca. Hafal. Carilah. Sebab itu tak ada halang bagi kita. Tidak ada halangan untuk nak tahu. Kerana itu cara untuk nak khusyuk. Maka kita carilah buku, cari kitab, cari tahu apa yang kita, sekurang-kurangnya itulah sebab dah sembahyang mungkin 50 tahun. Dah sembahyang mungkin 60 tahun. Apa alasan kita yang tak tahu? Adakah memang kita tak salah harap? Tak boleh sebab ada kitab yang boleh. Fatihah kita boleh, ada terjemahan dia. Baik, itu orang alim yang khusyuk. Orang yang keenam, orang mukmin yang suka menasihati. Yang ketujuh, orang mukmin yang murah hati, pemurah hati dia. Yang ke-8, orang yang taubat dan tetap pada taubatnya. Yang ke-8, orang yang bertaubat dan tetap pada taubatnya. Maknanya, bila dia bertaubat, langgar taubat, maka taubat itu tak dikira lagi dah. Terbatal taubatnya. Tapi dia bertaubat, dan dia jaga taubatnya, mati dia. InsyaAllah taubatnya diterima. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu, taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Bila dia lakukan saja, benda yang dia taubat dibuat balik, ulang balik, maka taubat itu terbatal. Dia kena taubat semula balik. Sebab itu disebut di sini, dia kata orang yang bertaubat dan tetap pada taubatnya. Jadi, macam mana dosa yang terbuat dulu? Aku dah taubat dah. Tapi buat balik. Maka dosa itu tak lagi. Ya? Sebab taubat itu batal. Yang ke-9, orang yang menjauh dari segala yang haram. Orang yang menjauhkan diri pada segala yang haram. Haram pada apa? Haram pada hukum. Kadang-kadang ada juga haram pada adat. Susah juga kan? Haram pada adat. Haram tu dia tak. Haram pada hukum syarak. Jadi kalau nak jauh pada ni, tak nak berdamping dengan syaitan, jangan merokok lah. Merokok haram. Fatwa kan. Jadi kalau merokok, maka kita terlepas daripada yang ke-9 ini, iaitu orang yang menjauhkan diri daripada segala yang haram. Yang ke-10, orang yang tetap berwudu, yakni batal wudu, dia ambil wudu. Maknanya wudunya bersambung. Kita wudu, tak nak sembahyang. Lepas tu batal, tak ada kisah lagi dah. Tunggulah nanti asar ke, maghrib ke kan, ambil wudu balik. Jadi wudu kita tu wudu kerana nak solat. Yang ni tidak, wudu yang memang dianya menjadi pakaian. Ibarat pakaian tu, dia tanggalkan baju, dia sambung baju lain pula. Batal wudu, dia pun sambung dengan wudu. Itu maksud dia. Bukan wudu yang sembahyang tu. Ya? Memang orang berwudu ni memang sukar untuk ditembusi oleh syaitan. Yang ke-11, orang mukmin yang banyak sedekah. Banyak sedekah bukan bermakna jumlah, tapi kerap bersedekah. Jumlah berapa sedekah tak disebut, tak kisah. Yang penting ikhlas. Tapi orang yang kerap bersedekah. Bukan banyak tu maknanya, kalau saya ni sedekah RM1 je lah. Kau tak payah lebay, tak masuk sini lebay. Berapa pula? Kau RM1 je. Kau apa? Aku 50, aku masuk. Tak, bukan itu maksudnya tuan-tuan. Maksudnya kerap itu orang yang banyak bersedekah, maksudnya orang yang kerap bersedekah. Mudah bagi dia untuk bersedekah. Berapa banyak? Itu bukan soal.
Soalnya ikhlas. Yang ke-12, orang mukmin yang baik budi akhlak. Orang mukmin yang baik budi akhlaknya. Sama ada segi percakapan, pergaulan. Sebab Nabi itu diutuskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Yang ke-13, orang mukmin yang banyak jasa gunanya pada manusia. Orang mukmin tapi banyak menyenangkan orang lain, dapat manfaat. Khairukum man anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang sangat bermanfaat pada orang lain. Ya? Contohnya dia pandai masak kari kambing kan. Bila kita surau je terpanggil dia lah. Yang panggil orang lain lah panggil dia. Dia memang sedap kari kambing kan. Macam cara dia masak kan. Saya pernah ada seorang guru, kawan saya baiklah, dah meninggal dia dah. Dia sempat di pengetua, tak lama 6 bulan 7 bulan dia meninggal. Sempat di pengetua. Kelebihan dia ni masak. Kita di sekolah ni kan ada guru-guru ni masak. Saya kata, cikgu masak memang sedap lah. Lah dia kata, tak nampak saya buat. Apa masa saya masak tadi? Cikgu apa? Walau ketiak saya masuk dalam koli tu, dia kata. Itu sedap tu. Itu dia gurau. Tapi memang dia masak. Memang dia masak. Sedap. Saya pernah jadi pengetua di ITKON dulu. Kita panggil mufti sebagai tetamu VIP kita. Mufti sekarang yang dah pension, yang dah besar tu, Datuk Yusof. Saya telefon Datin. Datin, mufti ni apa masakan kegemaran dia? Datuk tu je makan ya Ustaz. Apa yang dia apa? Ya, tapi saya nak tahu apa kegemaran tu. Datin tahu. Tolonglah beritahu. Kata Datuk Mufti ni, gulai ikan tenggiri, masak kuning, campur tomato, bolah lado. Itu memang bagi orang makan. Saya pun cakap dengan cikgu tu, cikgu boleh masak ni tak? Boleh. Jadi meja mufti tu adalah gulai maman ada, gulai kari kambing pun ada lah. Dan satu gulai tu memang untuk dia. Meja tu lah, meja lain tak pihak dah. Gitu. Kan? Meja lain, kambing semua ada. Semua dapat kari kambing berlaku. Tapi untuk mufti ada. Saya duduk makan dengan dia. Saya makan dengan dia. Dia tak usik kari kambing tuan-tuan. Gulai itulah dia usik. Nambah dia. Dia kata, Datuk tak suka kambing tu. Dia kata, saya memang suka sangat gulai ni. Dia kata, gulai tu lah. Gulai ikan tenggiri tu. Jadi, orang rumah dia faham. Kan? Kemudian, yang ke-14, orang yang membawa Al-Quran dan selalu membacanya. Saya nak tengok dia punya matan dia, hadis dia. Sebab terjemah ni orang yang membawa Al-Quran. Yang ke-14. Warayu ashar hamilul Quran. Dia. Warabiu ashar, yang ke-14 hamilul Quran. Tuan-tuan sekalian, terjemah ni kurang tepat. Sebab dia menterjemahkan, dia kata nombor 14 tu orang yang membawa Al-Quran. Hamilu memang lebih Arab hamala bawa, tapi hamil Quran orang yang menghafal Quran. Jadi dalam bab menterjemahkan kita kena tahu istilah. Bukan bawa Quran. Bukan bawa Quran tuan ya. Bukan bawa Quran ni. Dalam dia kata hamil Quran. Silap kita baca, lepas tu saya baca terjemahan dia kata membawa. Orang yang menghafal hamil Quran, orang hafal. Al-Hafiz dia panggil. Ya. Jadi yang warabiu ashar hamil Quran yudimu ala tilawatihi, orang yang menghafal Quran dan dia sentiasa untuk mengulangi bacaannya. Maknanya memang betul orang Quran ni dia kena kerja dia kena mengulang Quran satu hari makro kan baca. Jadi kalau kita silap baca terjemahan ni, kita bawa Quran baca. Ya? Jadi hamil Quran itu ialah orang yang menghafal Quran dan dia baca Quran yang dia baca.
Wal khamisu asyar, dan yang ke-15 orang yang suka sembahyang tahajud malam di waktu orang-orang sedang tidur. Yang ke-15 itu yang terakhir ialah orang yang suka bangun malam. Waktu orang tidur dia bangun. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, dan siapakah kawan-kawan kamu pada umatku? Membermu siapa? Tadi musuh kan? Ni member siapa? Jawab Iblis, ada 10 member dia. Kita tengok tuan-tuan, 10 siapa dia, takut kita masuk pula dalam gulung tu. Raja yang zalim. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Ghaniyun mutakabbir. Sombong. Yang ketiga, pedagang yang khianat. Dia khianat ini sama ada dia menipu harga ataupun menipu pada kualiti barang ataupun menipu pada timbangan. Ya, khianat. Arab Mesir, kalau tahu Mesir kan, dia jual buah kan. Artis dia cantik, segar-segar. Bila kita minta je, dia scoop, dia masuk dalam peti. Jangan mau. Sebab dia pandai. Buah yang hari ni sampai dia tak datang, cantik kan. Buah yang 3 hari, sini lah. Kan? Contoh itu walansat kan. Itu tak boleh tu. Yang keempat, pemabuk. Yang kelima, tukang adu domba. Yang keenam, pelacur. Yang ketujuh, pemakan harta anak yatim. Pemakan harta anak yatim. Anak tu dianya yatim, jaga duk kita. Kan? Ayah dia ada meninggalkan harta. Kita pun makan harta dia. Tapi dalam hukum fiqh, menjaga harta itu amanah. Sebab jaga itu amanah. Kita boleh mengambil hak kita menjaga atas kadar yang berpatutan sahaja. Contohnya, apa kadar dia? Kita ambil sebulan, contohnya, ialah kita jaga dia dengan ni, kita ambil lah kata, contoh lah tuan-tuan, sebulan kita ambil maknanya RM250 contohnya. Kalau terasa itu sesuai, boleh. Tapi lepas itu kita pula, kalau dia tengok, abah kalau ni ayah kau banyak duit, kita pun tengok rumah dapur, kita pula tengok dah nak robohkan, ambil air pun, tanya tukang berapa sih pun tengok, dalam 8,000 saya baik kini bang, kita ambil nak yatim dulu 8,000. Jangan. Itu kita mengambil peluang kesempatan. Sama juga orang yang menyimpan harta jumpa, harta yang lakit ni jumpa, harta jumpa, dia kena cari tuan dia. Kalau sekiranya omeh tu berbentuk cincin kan, mesti ada tuan. Tapi kalau omeh bentuk ketul-ketul, batu-batu ketul kan, confirm lah tak ada tuan. Itu harta karun betul lah. Memang kita boleh ambil hak kita kalau di tanah kita, tak ada masalah. Tapi kalau jumpa berbentuk, bermakna itu dah tunjukkan dia ada tuan dia. Kita pun cari tak jumpa. Lepas tu dah tak jumpa, kita pun jualkan di kedai emas. Dapatlah RM300. Duit itu di mana? Kena hantar ke Baitul Mal. Boleh tak kita ambil? Boleh. Kita ambil dengan kadar hak menjaga. Berapa hari kita jaga? Sebulan saya jaga hak cincin ni. Omeh jaga sebulan. RM300, omeh terjual agak berapa? Katalah RM70. Kita rasa RM70 boleh layak sesuai untuk kadar menjaga cincin itu. Kita ambil RM70, 230 serahkan pada tumal. Jangan pula ambil ya, semua. Baru ni ada orang tanya, orang pilah, dia tanya, dia beli alat tu, dia cari, dia jumpa cincin emas. Ustaz dia kata, cincin emas saya jumpa, boleh tak saya kadaikan? Dia kata, cari tuan dia. Siapa nak cari, dia kata, memang tak, okey. Boleh gadaikan, boleh jual, dia kata, tapi duitnya diserahkan ke tumal dan tuan boleh ambil hak tuan dengan kadar yang munasabah sebagai orang yang menjaganya. Untuk anak yatim, kita boleh ambil sekadar hak untuk kadar kita menjaganya. Tapi nak ambil duit dia yang banyak itu, lepas tu bina rumah dapur kita, tak boleh lah. Itu khianat. Kan? Makan harta anak yatim. Yang ke-8, orang yang meremehkan sembahyang. Orang yang meremehkan sembahyang. Wasaminu mutahawinu bis salah.
Di sini maksudnya orang yang berlalai-lalai dalam sembahyang. Bukan remeh tu maknanya tidak. Kalau dia tolak hukum wajib sembahyang, bukan lagi itu kafir. Ya. Tapi kalau dia maknanya melalaikan, tidak mengerti penting tentang sembahyang. Sembahyang asar sekian-sekian, dia leko je. Zuhur sekian-sekian. Kalau zuhur belum, dia tanya kita, asar kau apa? Dia kata. Kita tanya dia, kalau zuhur belum, dia tanya kita asar pula. Kan? Ataupun maknanya dia pergi memancing. Masa waktu. Kan? Leko je dia. Kadang-kadang zaman dulu orang biasa waktu ni asar, sembahyang asar. Kan? Pergi lambu. Sebenarnya waktu dia keluar tu asar dah masuk. Tapi dia keluar. Sembahyang asar dulu. Okey. Tapi kalau dia keluar, asar dah masuk, dia keluar cilembu, lepas tu leko. Maka termasuk dia dipanggil mutahawin. Orang yang melalai-lalai, bukan melalaikan, maknanya orang yang sambil lewo. Ya. Di sini ditulis maknanya meremehkan. Maksudkan meremeh, takut saya faham tuan kata meremeh itu maknanya tak penting. Tak. Dia hanya tidak meletakkan keutamaan dalam diri dia. Kitoki waktu nak semayang. Kemudian yang ke-9, penolak zakat. Tidak menolakkan zakat. Ini satu dua. Kalau dia tolak wajib, zakat, dia kafir. Tapi kalau dia tolak zakat, bukan berhukum, zakat wajib. Cuma tak keluarkan saja. Maka dia tak kafir. Tapi dia dipanggil asi. Sebab dalam Islam ni, dalam ni kan adanya asi, ada yang inad. Kan? Bila kita baca tu, waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Dan ya. Jadi kenapa dia kafirun? Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka faulaika humul kafirun, dia kafir. Jadi di situ kita faham waman. Man itu dalam bahasa Arab ada 3. Kalau baca Quran, kita belajar ilmu balaghah, kita akan nampaklah, oh man ni mana? Ada man yang bermakna lil inad, menolak. Dia tak percaya hukum tu wajib, hukum sembahyang wajib, dia tolaklah. Maka faulaika humul kafirun, dia kafir. Dia kafir ya, sebab dia tolak wajib, hukum wajib dia tolak. Zakat wajib dia tak nak, dia tolak wajib tu, kafir. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang juga ayat lain faulaika hum fasikun, fasik. Ya. Itu dipanggil bukan man inat, itu man asi. Man asi. Maknanya dia bukan tolak wajib, dia terima memang wajib, tapi dia malih. Memang malih sembahyang. Dia yakin memang wajib zakat, tapi dia takut takkan keluar zakat. Wajib dia terima, nak keluar dia tak. Dia panggil asi. Maka ujung tu faulaika humuz zalimun dan fasikun. Dua dia dapat, zalim dan juga fasik. Tapi Islam tak, Islam. Akidah tak terbatal. Yang tadi terbatal sebab ditolak. Yang ketiga man lil istifham. Ini maknanya man lil istifham tidak ada pada ayat ini. Man ini maknanya man anta. Kau siapa? Itu lil istifham untuk nak tahu. Nak kona. Siapa kau? Man anta. Kan? Kalau sini tadi kita tengok di sini ada tak Nabi kan? Ketika tanya engkau siapa? Siapakah kamu? Kata Nabi ni kan? Man anta? Ana iblis dia kata. Jadi situ ada 3 man. Jadi bila kita baca tu jumpa man tu dia akan bawa 3 makna ya. Dan yang ke-10 orang yang panjang angan-angan mereka itulah kawan dan sahabat-sahabatku yang panjang angan-angan. Wal 'ashirul ladzi yutilul amal. Yang ke-10 iaitu orang yang panjang dia punya angan dia. Apa maksud dia? Maksud dia ialah dia lupa kepada persiapan untuk bekalan dia nak pergi. Nak meninggal kena bekalan dia lupa. Dia berangan, dia lama lagi hidup. Maka itu orang yang akan dapat digoda oleh iblis. Ya, dia lupa. Menjadi pula tu kan? Projek ni jadi, lama-lama dia lupa.
Tapi kalau proyek jadi, tetap dia tak lupa, dia pemurah, dia menyumbang, dia apa. Saya ingat lagi tuan-tuan, waktu saya menjayakan program Himpunan Ummah, gerakan selamatkan ummah, itu gerakan kristianisasi saya buat di situ. Saya sebagai orang diamanahkan untuk mengendalikan apa tu maknanya kepengurusi lah peringkat Negeri Sembilan. Waktu tu Bukhari dia bagi saya 30,000. 30,000 dia kata. Saya pun belanjakanlah 30,000 tu. Belanjakan ini, habis 17,000. 13,000 saya pulangkan balik. Dia kepala dia tu. Belum pernah lagi orang saya bagi duit dia pulang. Saya kata duit ni pasal apa saya pulangkan, sebab lepas tu Terengganu nak buat, dia boleh bagi pada orang Terengganu pula. Sebab Kelana 9 dah habis saya buat 7,000, duit tu baki, saya bagilah pada dia balik sebab Terengganu lepas nak buat. Ya, sebab kalau ada lagi yang kedua, yang ketiga, tak apa, simpanlah duit tu, tapi dah habis. Memang setiap negeri satu je buat. Mula Selangor, lepas tu Negeri Sembilan, lepas Terengganu. Negeri Sembilan saya yang uruskan, dia bagi duit 30,000, baki 13, saya pulang balik lah sebab untuk Terengganu. Pemurah dia pemurah. Dia bagi 30,000. Orang yang kaya pemurah lah, kan? Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelamaan saya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.